ayat surat itu dia akan kata, oh, kegagalan membayar hutang membolehkan tindakan kebangkrapan ataupun akaun anda dibekukan. Sudah. Kita bila dah cuak dah ni, kan, macam mana pula ni dapat surat macam ni. Padahal hutang kita tahu dah. Hutang beli kod memet. Kod memet berapa ribu je, kan. Hutang beli perabot, beli peti ais, hutang 1,300, tak bayar lama dah. Kebetulan benda tu rosak, kita pula memang dah kan, lihat lah nak bayar. Tak bayar, lepas tu dapat surat kata kena bayar. Kegagalan kita bayar, kita kena boleh dibankruptkan. Acik tak? Tak boleh lah. Yang pertama, tidak ada sesiapa pun boleh ambil tindakan kebangkrapan terhadap kita kalau hutang kita kurang daripada 100,000. Tak boleh. Lepas ni kalau dia buat ugut kita, dia buat lah. Apa ke dia? Nak sangat bankrupt agak dia. Kita tahu lah hutang kita 1,300 tadi kan. Dia gigi. Saya nak surat lawyer. Saya daripada lawyer lah. Dia lantik oleh lawyer. Macam-macam lah dia orang kan. Sebab dia nak hutang. Sebab gaji dia akan diperolehi berdasarkan kutipan hutang yang telah dibuat. Berapa persen. Dia ada. Sebab tu dia bersungguh sangat. Dia punya ugut kita tu Masya Allah. Kan? Tapi pertama tengok nilai itu. Kalau nilai itu kurang daripada 100,000, senyum je lah. Dia nak buat benda. Dan kita kena tahu, untuk proses bankruptkan seseorang itu bukannya satu proses yang mudah. Tak. Dia mesti melalui undang-undang. Dia mesti melalui peguam. Peguam kena masukkan petition kebangkrapan. Untuk kita panggil bankruptcy notice, BN. Notis kebangkrapan. Pertama sekali dia kena bagi. Dia kena bagi notis kebangkrapan dulu. Sebab tu ada setengah orang dia kata, macam mana saya boleh dibankruptkan? Saya tak tahu. Kan? Betul dah, dia ni berhutang, marah ke apa, sebutlah apa-apa yang bagi pembiayaan ni, dia tak bayar. Maknanya ini kalau selepas Covid 100,000. Yang sebelum tu adalah sebelum tu lah. Mula-mula dulu 25,000. Mana-mana individu yang gagal membayar hutang tidak melebihi 25,000 boleh dikenakan tindakan bankrupt. Betul. Ramai dulu orang muda, bayar-bayar saya dulu ni, baru keluar universiti 25-28 orang, ramai yang kena bankrupt sebab bana kredit kad tadi. Hutang 25,000. Sebab bank sidik, gaji 2,500, dia punya limit kredit kad 25,000. Kita 2,500 kot masa tu. Apa yang pertama sekali yang kita nak pakai? Mesti pakai Proton Putra. Ingat tak? GTR tu kan? GTI ke GTR tu? Satria GTI. Dulu Putra. Putra berapa puluh ribu, kat 100,000. Umur baru 27. Apa kita buat? Down payment bayar pakai kredit card. Okey. Kemudian masa mula-mula tu 25. Kemudian dinaikkan 50. Selepas 50 barulah jadi 100,000. Maksudnya pertama, kalaulah hutang kita melepasi syarat dia, okey, orang pemihutang itu dia kena hantar notis pada kita dulu. Notis, contohlah kalau kita dengan bank dulu, kita ada maklumat kita, kan, rumah kita. Kalau kebetulan kita pindah, maksudnya dia akan hantar kepada alamat rumah kita sewa itu kan, atau rumah lama kita. Lepas tu kita dia kata, saya tak tahu ni, kenapa tiba-tiba akaun saya tak boleh buat apa-apa. Sebab katanya saya dibankruptkan. Ada pula perintah kebangkrapan telah dimasukkan terhadap saya. Saya tak tahu. Ini tak adil, tak aci. Salah siapa? Pertama, salah kita sebab kita tidak bayar hutang. Itu pertama sekali. Yang kedua, kita tidak update, tidak kemaskini alamat kita. Maksudnya kita tak tahu menahu. Bank hantar surat cinta ke, bank hantar surat demand letter untuk bayar hutang ke,
hantar bankruptcy notice ke hantar petition, kita tak tahu. Sebab undang-undang kita, dia ada satu kaedah apa disebut sebagai penyampaian ganti. Maksudnya kalau bank tadi tu dia dah hantar surat, tak ada respon. Pertama bailiff dia tukar hantar surat tu, kita nama kita Melayu, pergi rumah Cina. Salah orang ni. Alamat betul. Kan? Even orang tu pun, pengundi tu pun cakap, ya betul, ini. Tapi ini dulu sebelum saya Melayu duduk. Okey. So tidak boleh disampaikan notis apa dokumen undang-undang. Jadi peguam akan mohon kepada mahkamah untuk buat penyampaian ganti. Kaedah apa? Pertama, dia buat tampalan di mahkamah. Maksudnya ada notis. Kalau siapa yang biasa pergi mahkamah, kalau di mahkamah kita kat Terengganu tu, jalan on the way nak pergi ke kantin, ke kafe tu, dia ada apa kita panggil sebagai notice board. Kita nak azan dulu ke atau macam mana? Saya ingat nak habis, kita terus okey. Dia ada notice board kan, banyak kat situ. Kalau kita tengoklah semua nama-nama tu, Mara, TNB, apa lagi, bank, semua ada. Okey. So bila kita dah letak kat situ, dia dikira sebagai kita nampak. Okey. Selain tampalan di mahkamah tu, dia akan buat hebahan di dalam surat khabar. Biasa kita akan minta dua. Hukum dia akan minta satu, arus perdana, akhbar Melayu, berbahasa Melayu, dan juga akhbar berbahasa Inggeris. Arus perdana, dia mesti dua ni. Berita hariaga, harapan daily, langsung. Kan? Tak ngerti lah. Dan hari ni, bila saya perasan tu, ada satu pula perkongsian dari sahabat-sahabat peguam, boleh pula dia mohon kepada mahkamah untuk notis itu dipaparkan dalam laman Facebook peguam tu. Peguam petition tu boleh pula. Pelik. Itu menjadi perbincangan antara kami lah. Macam mana pula kan kita nak notis kebankrapan tu letak dekat kita punya Facebook kita, social media kita. Ke mana lah, TikTok ke, Insta ke, website ke, letak. Maknanya bila kita letak situ, secara automatik penerima itu dia dikira sebagai telah membaca. Kan? Jadi apa kita kena buat? Kita kena sentiasa peka alamat tadi tu. Kalau kita bertukar, berpindah, kena update bank. Jangan lari. Sebab kalau lari itu masalah dia. Sebab tuan-tuan, untuk proses kita membatalkan, mengeluarkan diri kita dari bankrupt ni bukan senang. Pertama, untuk prosedur bankrupt dia di mahkamah tinggi, depan yang arif. Dia bukan mahkamah rendah. Jadi kos dia tinggi. Boleh mencapai 30-40 ribu. Hanya untuk melepaskan diri sebagai seorang bankrupt sahaja. Kena bayar peguam dulu. Hutang 100 ribu dah, nak lepaskan ni pula. Kan? Ada projek barulah, ataupun nama naik, nak jadi YB, nak tanding. Kan? Hutang ada, apa dia buat? Kena bayar dulu. Kena bayar, kena buat pelepasan dulu. Adalah kaedah-kaedah dia. So bukan benda yang mudah. Sebab bila bab bankrupt ni, orang tanya juga, dah apa benda masalah kena bankrupt ni? Kan? Tak ada masalah kan? Bukan tak boleh hidup, bukan tak boleh makan, bukan tak boleh kerja, betul. Pertama, orang yang bankrupt menurut undang-undang kita, pertama dia tidak boleh memiliki atau menguruskan hartanya sendiri. Kalau dia ada tanah, dia ada rumah, dia ada harta-harta lain, dia tak boleh berjual beli. Kalau kita di kampung, kita ni ada nama pada geran. Nama kita sebagai pentadbir, arwah ayah kita punya, kita abang sulung, kita jadi pentadbir. Kita tak boleh berurusan dengan tanah pusaka itu. Nak buat kena? Kena tukar. Lepaskan diri kita daripada bankrupt dulu, kemudian baru kita uruskan. Adik-adik lain bersingah, dah buat apa tanah aku ni, tak boleh buat apa-apa ni. Kan, sepatutnya apa kena terikah, kena bahagi adik-beradik ni. Dah buat apa Abalong? Rupanya Abalong bankrupt, tak boleh buat. So kena selesaikan dulu. Dan kalau dia sebagai pentadbir, harta tanah yang dia pegang tu bukan harta dia. So
MDI, apa, Jabatan Insolvensi Malaysia, dia tak boleh lah ambil tanah tu, sebab tanah tu bukan tanah penghutang itu, dia sebagai pentadbir kan. Tapi kalau tanah dia, pertama dia tak boleh berurusan dengan bertransaksi lah. Sama dalam kaedah Islam, kita tidak boleh bertransaksi lah. Orang bankrupt ni dia tak ada hak untuk berjual beli. Okey, yang pertama. Yang kedua, keistimewaan dia, peluang dia untuk pergi ke luar negara pun tak boleh. Memang disekat tu. Kan sama macam orang tak bayar PTPTN, tak boleh ke luar negara, kena bayar dulu. Kalau macam kita lah, kita dibankruptkan pada usia 40 tahun, tiba-tiba umur 45 kita dapat panggilan haji, kan? Boleh tak? Boleh, dengan syarat rekod kita sepanjang 5 tahun itu kita comel, ada buat bayaran. Sebab bila kita dah duduk dalam sebagai bankrupt, kita ada kaedah pembayaran. Pihak Jabatan Insolvensi ini, dia akan atur dah, dia akan kawal dah duit kita ni, gaji masuk, kita masih boleh bekerja. Tuan-tuan, orang yang dibankruptkan masih boleh bekerja, masih boleh menerima gaji, tapi dengan syarat semua mesti kebenaran daripada Ketua Pengarah Insolvensi, KPI. Tapi kalau kaki tangan kerajaan atau mana-mana pekerjaan yang mensyaratkan bahawa dia tak boleh jadi seorang bankrupt, maka dia boleh ditamatkan perkhidmatan. Kaki tangan kerajaan, kalau dia dibankruptkan, dia akan ada prosedur dia. Kebiasaannya akan ditamatkan perkhidmatan. Sama juga orang macam peguam, macam accountant, doktor, juru ukur, semua kerjaya ini, profession ini memang mengkehendaki orang-orang ahli-ahli dia tidak bankrupt. Bila dia diisytiharkan bankrupt, secara automatik dia tidak boleh beramal sebagai seorang peguam, tak boleh beramal sebagai seorang doktor dan lain-lainnya. Sama. Okay. Kemudian apa lagi? Kemudian orang bankrupt ni juga dia tidak boleh buka akaun bank. Akaun bank dia tak boleh buka juga, melainkan apa yang telah diarahkan oleh pihak MDI, Ketua Pengarah Insolvensi, dia boleh. Sebab bila nama kita dah dibankruptkan, secara automatik kita dikawal selia oleh mereka. Jadi setiap duit keluar masuk dari akaun kita, mereka yang kontrol. Jadi pertama kena buka akaun tadi tu, kemudian setiap bulan kita bayar. Kadang-kadang ada orang tu kena bayar RM100 dia sebulan kepada insolvensi. Insolvensi akan bayar kepada pemintang, kepada bank tu. Dan kita tak boleh bayar direct kepada bank, tak boleh. Cuma kita boleh berbincang dengan bank, tulis surat, kita kata gini saya dah bayar 10 tahun, hutang ada 10,000, kan, boleh tak, saya pun tak sihat, bagi surat doktor, kan, kos perubatan untuk beli ubat apa semua ni banyak ni, boleh tak saya nak minta satu pelepasan ataupun settlement, berapa pengurangan yang pihak bank boleh bagi. So saya nak selesaikan ini, sikit lagi saya nak keluar daripada perintah kebankruptan. Boleh tak? Boleh. Sebab bila nama kita telah dibankruptkan, kita hanya boleh berurusan dengan pihak MDI untuk pembayaran, tapi perbincangan masih boleh. Janganlah buat jenis apa orang kata sombong-sombong. Sebab kadang-kadang ada yang bankruptkan kita koperasi, bankruptkan kita kawan kita dulu, business partner, kan, bincanglah balik, silap-silap kawan kita pun dah meninggal, kan. Jadi benda tu masih ada, tapi apa kaedah dia? Memang kena melalui perundangan, kena melalui pakar dia. Janganlah pula mentang-mentang kita tahu orang ni dia boleh buat, dia boleh tolong jugalah. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan, banyak yang terkena, kita tak nak pergi direct kepada orang yang sepatutnya. Okay? Bila isu-isu begini, kita terus pergi pada orang yang kata, oh tak apa, aku bijak lagi,
Oh, aku pernah kerja dengan pejabat lawyer dulu, boleh buat. Ni aku buat. Membayar sikit lah. Duit minyak, duit kopi, duit air. Kan? Tapi dia tak boleh buat, tuan-tuan. Sebab urusan itu hanya boleh dibuat oleh orang yang ditauliahkan saja. Pergilah direct kepada lawyer. Kan? Dan mereka ni pun ada juga fee masing-masing. Bincanglah, pandai-pandailah. Kan? Jadi urusan kita boleh diselesaikan. Okey, sikit lagi. Mengikut hukum syarak, adakah pelaksanaan hukum sekarang bertepatan dengan hukum syarak? Ini kita bincang bab apa yang digariskan oleh syarak dengan keadaan semasa kita. Sebagaimana kita maklum, banyak akta yang dijalankan di negara kita adalah warisan sistem penjajah. Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk mengislamisasikan akta-akta yang dipakai sekarang dengan mengenepikan unsur-unsur riba, judi, gharar, kezaliman dan lain-lain. Setakat ini kita sudah boleh berbangga kerana Akta Perbankan Islam dan Akta Takaful telah diwujudkan pada tahun 80-an. Kemudiannya diperbaharui dengan kewujudan akta baru, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Mengenai peruntukan muflis yang ada dalam perundangan kita, tidak adil untuk saya menghukumnya kerana dalam ruang yang terhadap ini, kajian teliti perlu dilakukan untuk melihat kepatuhan menurut syarak. Walaupun begitu, pendakwaan di mahkamah untuk pengisytiharan seorang itu muflis adalah dibenarkan oleh syarak. Bahkan perkara tersebut pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maksudnya penulis ini sendiri pun mengakui bahawa kita ni dah banyak berubah dah. Kan? Proses islamisasi itu banyak. Kan? Kita dari dulu tak ada Islamic Bank, tak ada pembiayaan cara Islam, kita dah ada. Kan? Tak ada kaedah-kaedah ini, kita dah ada. Kan? So, benda-benda itu telah ditambah baik. Okay. Nasihat dan panduan, apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang itu bagi mengelakkan diri daripada diisytiharkan muflis? Kepada yang belum muflis, berhati-hatilah dalam berbelanja. Bagi yang sudah jatuh muflis, bersabarlah dan teruslah berusaha untuk keluar daripada belenggu kemuflisan. Kalau macam kita orang berniaga, kalau kita ada syarikat, yang berhutang itu syarikat, kita tak boleh dimufliskan kerana hutang syarikat. Sebab dia ada apa kita panggil separate entity. Entity yang berasingan. Company yang berhutang tak bayar hutang, director tak kena secara automatik. Melainkan pengarah dia bagi jaminan. Dia bagi apa kita sebut personal guarantee. Itu tak boleh lah. So apa saja hutang yang syarikat buat, dia sebagai pengarah dia kata saya bertanggungan. Habislah dia. Sebab tu sepatutnya konsep hutang ini adalah hutang untuk keperluan hidup. Kan? Bukan hutang untuk berfoya-foya, bukan hutang untuk bermewah, tak. Sebab kalau bermewah, hukumnya berbeza. Sebab tu Islam menjaga sangat hutang, orang muflis, kaedah hutang, bayar hutang, semua dijaga. Sebab itulah, kan, hutang untuk kehidupan. Kita Alhamdulillah tak diuji, kan. Kita boleh lagi beli beras, boleh lagi beli telur. Tak cukup sayur, kita boleh pergi berai-berai paya tu, ambil kangkung. Kan, musim buah bawah ni berapa banyak kita dapat buah. Kan? Kita tak diuji begitu, Alhamdulillah. Tapi setengah-setengah orang, mereka terpaksa berhutang dengan pihak-pihak tertentu. Nak pergi ke masjid, masjid tak ada bantuan. Kan? Kadang-kadang kita pelik juga. Sepatutnya kawasan-kawasan kampung-kampung kita ni kena ada gerobak rezeki. Sebab orang takkan berhutang, tuan-tuan, kalau tak ada keperluan. Orang takkan ambil. Kalau kita buka, adalah surau masjid kita ni ada gerobak rezeki tu. Jangan pandang sinis lah. Jangan tengok, dia ambil, rumah dia seru. Jangan kata, sebab keperluannya ada. Kita tak tahu. Cuba kita lah. Sanggup ada orang tak ambil kan, sebab rasa segan. Tapi biarlah. Dan gerobak rezeki itu memberi ruang juga pada kita yang Alhamdulillah diberi rezeki, letak. Tak boleh banyak, letaklah gula sekapik, kan, beras beli 5 kilo. Tak banyak-banyak jadi bubuk juga. Kan, kampung kita Alhamdulillah
Tapi ada. Jadi Islam itu comel sangat dah. Dan masyarakat kita ni kena prihatin. InsyaAllah kalau katakan kita tak ada kat kawasan kita ni gobok rezeki, kita buatlah. Kita tak tahu. Kan? Biarlah orang dari luar kampung kita nak ambil pun tak apa, tak ada masalah. Itu rezeki dia. Kan? Dan dia buka ruang kepada kita yang ada rezeki, letak barang. Letaklah makanan-makanan yang ada. Kan? Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita masuk bab nanti, bagaimana riba terjadi. Bab riba ni dia panjang sikit, dia ada 3-4 bab ni. Ada berapa muka surat ni. Kemudian riba tambahan bayaran, insyaAllah kita sampai ni. Interest perabot. Kemudian jangan makan riba, kan? Allah dah isytiharkan, kan? Perang, Allah dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya isytiharkan perang bagi mereka yang terlibat dengan riba. Tapi kita ni rasa macam tak apa, ya, riba sama je. Jangan. Riba ini kita isytihar perang lah. Kalau kita isytihar perang dengan kerajaan, dengan yang di-Pertuan Agong, hukumnya apa? Mati mandatory. Ni bab riba. Kan insyaAllah sampai waktu dia kita akan bincang bab riba. Jadi cukup sekadar ini. Kau ada soalan? Ada orang kalau ada, awal-awal tadi dah ada kan? Okey, jadi cukup sekadar ini dulu. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai manusia. InsyaAllah kita gunakan, jadikan kandungan apa-apa yang bermanfaat. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.